Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Ayyuhal walad ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Wahai anakku, kata Imamul Ghazali rahimahullah, ma lam ta'mal, ini apa yang kamu tidak laksanakan, yang tidak kamu amalkan dengan amal soleh, maksudnya ta'mal salihat, lam tajidil ajra, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala, kamu tak akan dapatkan balasan seperti syurga contohnya. Jadi ma lam ta'mal lam tajidil ajra, kamu tak beramal, kamu tidak akan dapat balasannya. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallaha ta'ala 70 sanatan. Dihikayatkan, ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penguat ataupun dalil kepada apa yang telah disebutkan oleh beliau, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Bahawa seorang lelaki ataupun dengan makna ibadah yang kita lakukan ini adalah semata-mata kerana fadlullah ta'ala, kelebihan ataupun yang kita lakukan ini adalah sebab untuk kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Hukiya anna rajulan min bani Israel, ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel, abadallaha ta'ala 70 sanatan, telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menzahirkan kedudukan hamba tersebut kepada para malaikat. Jadi ini untuk menunjukkan kemuliaan hamba tadi, maka Allah Azza wa Jal menyuruh malaikat untuk pergi menguji lelaki tersebut yang telah beribadah kepada Allah 70 tahun. Fa'arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiruh, maka Allah mengutuskan satu malaikat, seorang malaikat, untuk memaklumkan kepada alim tersebut, kepada abid ataupun hamba tersebut, annahu ma'atilkal ibadati la yaliqu bihil jannah, walaupun dengan ibadah tersebut yang kamu lakukan 70 tahun, itu tidak melayakkan kamu untuk mendapatkan syurga. Jadi maknanya malaikat memaklumkan tentang perkara itu. Jadi kamu kalau ibadah 70 tahun pun maksud tidak akan mendapatkan manfaat dengan syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi makna di sini malaikat ingin bagi tahu ataupun yang disebut oleh Allah kepada malaikat tadi untuk memaklumkan syurga, amalan kamu tidak mewajibkan kamu untuk masuk syurga. Jadi kamu masuk syurga bukan dengan amal. Kamu masuk syurga dengan fadlullah, dengan kelebihan Allah. Baik, apa yang disebut oleh lelaki tadi? Falamma ballaghahu qala al-abidu, bila mana hamba tersebut telah malaikat tadi telah menyampaikan kepada hamba tersebut, maka hamba tadi menjawab, qala al-abidu, yani abid tadi menjawab, ahli ibadah tadi menjawab, nahnu khuliqna lil ibadah, kami dijadikan oleh Allah untuk ibadah, fayanbaghi lana an na'budah, maka sepatutnya bagi kami untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Kami bukan dituntut ataupun diutus oleh ataupun dijadikan oleh Allah untuk ibadah kami ini untuk menyebabkan kami masuk syurga. Karena Allah suruh kami beribadah, kami ibadah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk ya'budun. Yani di sini bukan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, lam tadi bukan lam litta'lil, lisayrurah maksudnya. Dia bukan litta'lil, bukan untuk kenapa dijadikan, sebab kerana ibadah. Tak. Ini untuk menjadikan kamu ahli ibadah. Allah menjadikan kamu untuk menjadikan kamu ahli ibadah. Lam sayrurah, ini menukarkan kamu kepada hamba yang seperti jamadat, yang sama seperti batu dan kayu, kepada hamba yang abid kepada Allah. Itu makna lam tadi. Karena Allah tidak ditaklilkan dengan sesuatu. Karena amal ataupun perbuatan Allah
tidak boleh ditaklilkan. Maksudnya Allah Ta'ala buat kerana bersebab dengan sesuatu. Kerana yang mengharapkan dengan sebab-sebab dengan sesuatu ni adalah sesuatu yang mengharapkan kepada sesuatu yang lain. Tamam. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita adalah untuk bagi menukarkan kita daripada sama seperti jamadat, seperti batu-batu dan kayu yang lain, seperti makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, dibezakan kita dengan ibadah. Jadi hamba ni menjawab dengan hakikah. Maksudnya saya melaksanakan perkara tersebut bukan kerana untuk syurga, tapi sebaliknya adalah kerana diarahkan oleh Allah. Ni yang bagi lana an na'budah, an na'budallah, an na'budahu, yani an na'budallaha azza wa jalla. Tamam. Jadi falamma raja'al malaku, bila mana malaikat kembali kepada Allah, dan keadaan Allah tidak bertempat, Allah tidak bermasa dan tidak ada arah jihah. Tamam. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa yang telah disebutkan oleh hamba-Ku? Qala, maka kata malaikat tersebut, "Ilahi anta a'lamu bima qala al-'abdu." Kamu lebih mengetahui ya Allah dengan apa yang disebutkan oleh hamba tersebut. Tengok adab malaikat dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala bertanya bukan kerana Allah tidak tahu. Tapi persoalan tadi ditanya kerana untuk adanya perbincangan ataupun ada ucapan taknis untuk untuk uns, untuk nak bagi hati itu rasa tenang ketika mana bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi madza qala 'abdi? Qala ilahi anta a'lamu bima qala al-'abdu. Kamu lebih mengetahui ya Allah dengan apa yang disebutkan oleh hamba tersebut. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyebut, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Jadi ini kalau dibaca idza ni dengan makna idza asy-syartiyah. Jadi dibaca dengan idza huwa lam yu'rid an ibadatina. Jadi jika dia tidak berpaling daripada ibadah kepada kami, maksudnya dengan tujuan tersebut hanya semata-mata kerana melaksanakan arahan kami, fanahnu, maka jawab syarat dia ma'al karami la nu'ridu anhu, maka kami tidak akan dengan kemuliaan kami tidak akan berpaling daripadanya dan tidak akan menolaknya. Itu boleh juga dibaca dengan takkid, dengan makna izan. Ada sebahagian riwayat dibaca dengan izan, alif tadi ditukar kepada nun. Izan huwa lam yu'rid an ibadatina. Jadi maksudnya ditakkid oleh Allah bahawa jadi, bukan jika lagi, jadi dia tidak berpaling daripada kita, maka kita pun tidak berpaling daripada dia. Itu maknanya. Jadi boleh baca dengan dua, cuma kebanyakan nuskhah ditulis dengan idza, dengan idza syartiyah. Tamam. Dan kemudian disebut fanahnu ma'al karami, ay nahnu bi'azamati sya'nina. Nahnu diguna oleh Allah dengan nahnu dengan makna litta'zim. Jadi kami, kata Allah, dengan keagungan kami. Ini kalau diterjemah dengan lebih mendalam, fanahnu iaitu dengan keagungan kami. Tu. Kalau terjemah dia nahnu tadi dengan apa? Dengan keagungan kami. Daripada mana datang keagungan? Kerana nahnu bimakna al-azamah. Nahnu tadi diguna dengan makna azamah. Nahnu ma'al karam, dengan keagungan kami. Atau dengan keagunganku. Boleh juga. Nahnu itu diterjemah dengan keagunganku. Walaupun diguna nahnu, kerana nahnu dengan makna azamah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'al karam sama dengan kemuliaan, la nu'ridu anhu, kami sekali tidak akan berpaling daripadanya. Ishhadu ya malaikati. Jadi kata Allah Ta'ala ishhadu di sini dengan makna apa? Untuk kamalil iqan, untuk nak menambahkan lagi keyakinan kepada malaikat bahawa hamba ini adalah hamba yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lah. Sungguhnya aku telah mengampunkan hamba tersebut. Jadi maksud pengampunan di sini apa dia? Aku menerimanya. Dia telah sampai kepada aku. Dimasukkan dia ke dalam syurga. Itu makna dia. Sama? Waktu di antara hilah syaitan dalam ketaatan kepada seseorang. Ketika mana syaitan datang, dia akan sebut kepada kita, kerana sedia kita maklum dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pandangan dalam Asy'ariyah
seorang tadi dinilai syaqi ataupun sa'id bila? Bila apa ni Mirul? Bila seorang dinilai syaqi ataupun sa'id? Dinilai bahagia ataupun celaka dia bila? Esok. Ha? Bila? Bila mati. Ini penghujung hidup dikira. Tamam? Apa beza dengan Maturidi? Alif Hafiz. Lagi kalau ni, lagi terus. Jawapan dia tu? Tak pernah mengaji sebelum ni tu? Pernah mengaji. Afiq. Boleh jawapan? Kalau Maturidi tak boleh menyebut waktu tu dia adalah satu keputusan. Imam Syari. Apa dia? Kalau ikutkan dua-duanya sama, iaitu pada penghujung dia. Tapi kalau beza dia, Imam Maturidi tak boleh menyebut pada hal tu bahawa Bila Azim? Beza Maturidi dengan Asy'ari apa dia? Pada Syaqi dengan Sa'id. Afiq Alif Najmi. Apa dia tu? Pendek sangat tu. Nota kaki ke apa tu? Sepanjang hidup. Tamam. Jadi As-Sa'id qad yashqa wasyaqi qad yas'ad. Di sisi Maturidi orang yang sa'id boleh jadi dia syaqi. Maksudnya dalam hidup dia boleh jadi sa'id dalam hidup dia, kemudian penghujung dia syaqi. Dan boleh jadi orang tadi syaqi pada penghidupan dia, hidup dia sepanjang tu dia syaqi atau celaka, dan mati dalam keadaan sa'id. Jadi maksudnya boleh yatabaddal. Boleh bertukar pada penghujung. Manakala Asy'ariyah pula berpandangan syaqi ataupun sa'id dinilai pada penghujung sahaja. Jadi tidak dinilai pada perjalanan kehidupan. Kalau orang tadi dilihat orang yang nampak seakan jahat dan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka kita tahu kata dia adalah sa'id sepanjang hidup dia. Dia sa'id maksudnya. Tamam? Dan kalau kata dia ni pula nampak orang yang bagus, baik, tapi penghujung hidupnya na'udzubillah dengan syaqi, dengan su'ul khatimah, maka dia disebut sebagai orang yang syaqi pada awalil amr. Pada awal lagi telah dicatat sebagai syaqi. Baik. Dengan kaedah tersebut, syaitan bila dia tahu orang ni dia mengaji, maka dia akan mai dia beritahu kata apa? In kunta khuliqta sa'idan fala yadurruka tarkal amal. Wa in syaqiyan fala yanfa'uka al-jiddu fil amal. Syaitan dia akan main helah tu. Dia kata kalau kamu dijadikan oleh Allah ni sejak daripada azali lagi telah menjadi sa'id, maka tak ada mudarat kalau kamu tinggalkan amal. Dan kalau kata kamu dicipta oleh Allah dengan syaqi, dengan celaka, maka tak ada faedah juga kalau sungguh-sungguh dengan amal. Berapa kamu nak beramal? Maka dijawab oleh para ahlullah, kalau syaitan datang macam tu kepada mereka, dia panggil khawatir syaitani, atau syaitan datang bertemu dengan mereka tu depan-depan. Jadi khawatir syaitani. Jadi khawatir maksudnya lintasan syaitan datang macam tu. Maka mereka akan jawab dengan menjawab apa dia? Ana abdun falaysa lil abdi illa imtithalu amri maulah. Tamam? Ana ni hamba saja. Ana abdun. Saya ni hamba. Falaysa lil abdi, bukanlah bagi hamba tersebut illa imtithalul amr. Hamba tidak boleh buat yang lain melainkan hanya melaksanakan arahan Tuhannya, amri maulahu. Wa inni in kuntu syaqiyan, kalaulah aku ni dicatat oleh Allah sebagai orang yang syaqi, yang celaka, penghujung hidup maksudnya dalam keadaan su'ul khatimah, ahwaju ilal amal. Dia kata, pun macam tu aku perlu juga dengan amal. Kenapa?
li'alla aluma nafsi ala annahu ta'ala la yu'aqibni ala ta'ati albattata. Jadi aku perlu juga beramal. Kenapa? Kerana nanti agar aku tidak mencela diriku, dengan menyebutkan bahawa Allah la yu'aqibni ala ta'ah. Yani Allah Ta'ala tidak mengazabku dengan taat albattah. Maksudnya ala anna dukulan nar bil ibadah. Maksudnya kalau kata Allah Ta'ala cela aku nanti, disiksa aku nanti sebabkan tidak kerana beramal. Dia kata kalau aku masuk dalam neraka dengan sebab ibadah, itu lebih ringan dibandingkan dengan masuk dalam keadaan syaqawah, kata dia. Jadi kurang-kurangnya aku ibadah juga, dia kata. Kalaupun nanti aku disiksa, masuk dalam neraka dengan ada juga ibadah, ataupun dengan sebab ibadah yang tak diterima oleh Allah Ta'ala, itu lebih halus ataupun lebih ringan dibandingkan dengan masuk dalam keadaan memang dicelakakan terus. Jadi kan tu dia kata. Dan Allah Ta'ala juga tidak la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan bercanggah dengan janjinya yang baik, dan Allah telah janjikan dengan pahala bagi amalan taat dan dengan kebaikan, dan yang tu maksudnya. Dan Tuhan adalah musabbibul asbab, dan saya melaksanakan apa yang ditugaskan ataupun yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini hamba yang macam tu, kalau jawapan dia maknanya ini orang yang dia tidak akan tertipu dengan syaitan. Atau syaitan mudah tipu orang-orang awam dengan bila dia datang, dia kata, apa kamu nak buat baik? Kalau kamu ni dah memang dicatat jahat, pasal buat baiklah terang mana pun, kamu tetap jahat juga. Akhirnya dia akan berterusan dengan kejahatan tadi. Karena tidak belajar, tak mengaji. Lepas tu kena jumpa dengan tabibul qalb, dengan para ulama sufi, mereka yang membimbing seorang tersebut daripada alam dunia ke alam akhirat. Tamam? Yang ditambih oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Dalam Ihya dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali pada permulaan perbahasan dalam Kitabul Ilm. Dalam Kitabul Ilm. Qala rajulun li'abidin fi Makkah, dalam kitab syarahan Al-Qadimi, dia kata apa? Dia kata ada seorang lelaki telah menyebut kepada seorang abid di Makkah. Wali Allah Ta'ala ni, seorang wali jumpa dengan seorang abid. Abid ni pun wali jugalah. Tapi jumpa dengan abid wali ni di Makkah. Lalu dia pun kata, inni ra'aituka fil lawhi syaqiyan. Wahai fulan, wahai abid, saya telah melihat dalam lauh. Saya diberi oleh Allah dengan kasyaf, nampak lauh mahfuz, dan saya tengok nama kamu tercatat dalam orang-orang yang syaqi, yang celaka. Macam mana nak buat? Qala al-abidu, kata hamba tadi, inni ra'aituhu mundu 40 sanah. Mundu 40 sanah, saya dah tengok 40 tahun dulu lagi. Maksudnya dia punya martabat atas daripada kawan tu. Kawan tu baru nak cerita, saya 40 tahun dulu lagi dah tengok dah. Memang nama saya dalam kelompok syaqi. Dia kata, lakin khuliqna lil ibadah. Tapi kami dijadikan oleh Allah untuk ibadah. Falaisa lana illa al ibadatu. Tidak ada bagi kami melainkan ibadah sahaja. Jadi walaupun saya dah tahu kata nama saya dalam kelompok syaqi sekalipun, tapi itu tidaklah menghalang saya untuk terus sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tu macam mana ni kata, macam mana dia syaqi tapi dia boleh tengok dalam lauh mahfuz? Ini mungkin dengan pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah dah, Maturidiyah. Dengan syaqi dengan makna pada perjalanan, pada permulaan nampak dia seolah dia macam tu, dan kemudian ditukar oleh Allah kepada sa'id. Boleh jadi. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan kalau tadi di luar daripada pengetahuan kita, maka at-taslim aula. Taslim lebih aula. Dan awalul ilm as-sukut. Jadi untuk masuk dalam jalanan ilmu ni, yang pertama lu kena sukut dulu. Tapi ramai penuntut ilmu masuk dalam ilmu ni, dia masuk dengan i'tirad. Maka dia tak dapat terus faedah dalam ilmu. Ya. Okey, cantik je. Kau apa dah? Tamam. Yang tu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. InsyaAllah kita akan sambung pada esok, pertemuan esok insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.